lebih besar, lebih daripada kita telah tercipta sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada seorang umat pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak mungkin tidak ada perasaan untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan semua kita teringin untuk melihat keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulianya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat dilihat kepada praktikal syariah ataupun syariat yang telah pun dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula syariat daripada zaman ataupun era Nabi Allah Adam AS, sampailah pada masa Nabi Allah Nuh, dan berlanjutan sampailah kepada Nabi Allah Isa, selepas Nabi Allah Musa. Di antara semua syariat yang terdahulu sehinggalah kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Muhammad lah yang paling indah sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nabinya ialah nabi yang terbaik, maka umatnya ialah umat yang sepadan dengan nabinya, umat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kata kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu menyuruh yang ma'ruf, kamu mencegah yang mungkar, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan mencipta syariat untuk manusia. Maka Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Di mana terletak keindahan dan kehebatan, kemuliaan umat Muhammad? 3 perkara. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu larang orang buat jahat. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan juga kepada ayat yang lain Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ayat Allah sebut, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ummatan wasatan tu macam mana bunyi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah kata begitulah dia telah menjadikan kamu ummatan wasatan, umat pertengahan. Itu terjemah dia. Yang dimaksudkan umat pertengahan ialah umat terbaik, khiyarul ummah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu umat yang terbaik. Pasal apa Allah jadikan kita umat yang terbaik? Supaya ataupun agar kamu menjadi saksi kepada umat yang sebelum kamu, dan supaya Rasul pula selepas itu akan menjadi saksi pula di atas terbaiknya kamu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umat Muhammad akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahwasanya mereka telah pun diutuskan kepada mereka rasul-rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bagaimana mereka menerima rasul-rasul itu? Adakah mereka beriman ataupun mereka ingkar? Kita akan jadi saksi kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan penyaksian kita kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada umat yang sebelum ini akan dipersaksikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka pada malam ini kita sedang membina kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitu kita cuba mempamer, kita cuba untuk menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ialah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita harap kita ialah umat yang Nabi kita berbangga dengan kita. Kita harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan kita mempraktikkan, kita membudayakan dalam hidup kita macam mana sunnah dan pelakuan Nabi dalam hidupnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan terkeluar daripada garis dan ruang lingkup agama. Dalam kita nak buat apa pun dalam hidup, kita mesti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berpandukan kepada agama. Jangan buat dah siap baru tanya hukum dia macam mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila nak buat sesuatu, kita sangsi, boleh tak boleh, agama kata apa, tak tahu lagi, tanya dulu agama. Allah Sayyidina Muhammad. Maka dengan asbab kita berpandu pada agama, kita akan selamat dalam melayari bahtera kehidupan sebagai seorang muslim di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tidak ada orang yang paling bahagia melainkan orang yang hidup beragama, dan tidak ada orang yang paling celaka melainkan orang yang hidup meninggalkan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, orang yang hidup beragama disebut dengan Ahmadi. Ahmadi maknanya luarannya ialah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hati kita Allah, luaran kita ialah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hubung kait di antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah rapat. Satu hadis Nabi sebut, aqrabu ma yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat di antara seseorang dan Tuhannya ialah ketika mana ia sedang sujud. Tempat yang paling dekat di antara seseorang dan Tuhannya ialah ketika mana ia sedang sujud, wa huwa sajid. Macam mana rupa sujud? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rupa sujud itu ialah bertulisan Muhammad. Perasan tak? Tang mim tu kepala, tang badan kita tu ha, tang lutut kita tu mim, dan tang kaki kita tu ialah dal. Salah Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi suruh kita semayang seperti mana Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kamu bersembahyanglah seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zahir daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis itu ialah kita kena semayang macam mana Nabi kita semayang. Itu satu makna, dia panggil ittiba'. Kalau kita semayang tak ikut macam Nabi semayang, semayang kita tak ada perkiraan. Mana semayang kita tak ikut agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sujud. Sujud ni dia ada 7 rukun. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Kaki 2, lutut 2, tangan 2, dahi kita 1, 7. Kaki kita kena bagi berdiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kaki tak boleh lipat. Jadi kalau kita semayang lipat kaki, kita tak semayang ikut agama. Kita tak semayang macam Nabi kita semayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Maka dalam semayang yang paling penting ialah khusyuk. Nabi, sebab itu kata ulama, ruhus salatil khusyuk. Ruh kepada sembahyang itu khusyuk. Maka tujuan daripada sembahyang ialah kita nak mencapai yang paling utama yang Nabi capai dalam sembahyang, iaitu khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak utamakan nak dapat khusyuk, berarti sembahyang kita kritikal untuk diterima oleh Tuhan. Sebab Nabi kita sembahyang ialah bertujuan untuk menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti sembahyang namanya iqamatus salah. Yang Tuhan suruh bukan kita tunaikan sembahyang, yang Tuhan suruh ialah mendirikan sembahyang. Allah sebut aqimus salah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Dirikan tu maknanya tegakkan sembahyang dengan ruhnya sekali. Iaitu sembahyang mesti ada syarat dan rukun dia, tu nak dirikan. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang kena ada ruhnya, iaitu khusyuk. Suatu orang kalau dia tak ada ruh, orang panggil orang mati. Maka sembahyang yang hidup, maka sembahyang yang khusyuk. Maka orang yang bersembahyang, dia seperti orang yang telah bermi'raj, bertemu dengan Tuhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul kata ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang ialah mi'raj orang-orang yang beriman. Itu satu makna. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Makna yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang ni kita kena sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai kita nampak dengan mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lah kita sembahyang kita tak nampak. Kita kena sembahyang sampai kita nampak Nabi kita sembahyang. Maknanya macam mana? Maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad itulah orang yang telah membina di dalam hatinya perasaan cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab Nabi ialah pintu kita dengan Allah. Kalau kita dapat Nabi, dapat Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah kata, katakan olehmu wahai Muhammad. Sebab di sana ada orang yang kata kami cinta kepada Allah. Kata kepada orang tu,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu kata kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah. Orang yang cinta pada Rasulullah ialah orang yang ikut Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ikut tanda cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut tanda cinta. Cuba tengok di kita, ada berapa sunnah Nabi yang ada pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam poket kita ada sugi ya? Cuba angkat tangan siapa yang ada sugi. Boleh bilang. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tak ada lagi ni. Ni kena ada. Kalau semain pula masjid ni tuan panggil esok, nak tanya lagi soalan tu. Semain pula tuan-tuan tak angkat tangan. Tuan-tuan tak angkat tangan juga, tak mau main lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni sekurang-kurang. Sekurang-kurang. Muka RM50 pun. RM5 kot. Ke tak sampai. Di kita ada apa? Ada serban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kita ada kepiah. Alhamdulillah. Jadi kita bilang berapa sunnah Nabi di kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ni, kita nak tiru sehabis hampir kita macam Nabi. Kita nak ikut sampai kita tu, lahirah kita tu subhanallah, bukan sekat sunnah, tapi akhlak kita tu akhlak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah tajuk pada malam ini, keindahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ni tuan-tuan ialah pada melihat dengan mata kepala dan pada melihat dengan mata hati. Baru indah. Sebab tu apa hikmah pakai serban? Bagi contoh. Apa hikmah pakai serban? Hikmah pakai serban di antara yang disebut oleh para ahli ulama, supaya seseorang itu dilihat indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai topi. Topi cap. Topi kami orang Baling dia panggil topi congoh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Topi itu dengan pakai serban, tuan-tuan nampak macam mana? Ada beza. Walaupun tuan-tuan gamak capal, tak cantik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Beza dengan orang pakai serban. Dia tak nak pakai serban pun, tapi hari itu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia ambil ijazah serban daripada mana-mana tok guru, para ahli ulama. Dia tok guru pembus serban dia, amboi cantik sungguh kata tok guru. Pakai serban memang cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, pakai jubah. Pakai jubah ni, masalah sayyidina Muhammad, dengan pakai, contohlah, saya di pondok saya tak bagi pelajar pakai seluar jin. Saya kata bagi jin pakai sudah. Orang jangan pakai. Masalah sayyidina Muhammad. Saya mana kat depa, seluar jin ni masalah sayyidina Muhammad. Di rumah pun tak usah pakai, di sekolah madrasah pun jangan pakai. Tak sesuai anak-anak kita hafal Quran, yang mendalami hidup nak jadi ulama. Salah Sayyidina Muhammad pakai seluar nama pun dia buh nama jin tu, siapa yang buh? Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang kata ustaz, tutup aurat juga ustaz, kenapa tak boleh pakai? Saya kata boleh pakai. Salah Sayyidina Muhammad, boleh pakai. Kut bila-bila zaman ke depan Salah Sayyidina Muhammad, orang tengok orang pakai seluar jin macam orang tengok macam pakai jubah. Contoh, anak kita main tahfiz. Bila dia main tahfiz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk 40 hari,
Balik rumah ditahfidz dah pakai jubah. Balik kampung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik kampung, kata orang kampung, amboi sejuknya hati. Awak maklum, insya Allah sejuknya tengok budak tu pakai jubah. Betul tak? Tengok budak tahfidz kita sejuk kan? Ada tak orang tengok pakai budak jin, orang kata macam tu? Amboi sejuknya hati maklum tengok tu. Awak maklum pakai budak jin? Tak ada kan? Kalau esok tu, masa esok seluar jin belum ganti tempat jubah pakai. Salah Sayyidina Muhammad. Tu bahasa saya. Maknanya sunnah ni tak boleh challenge. Orang ni pakai topi, nak tani yang pakai kepiah putih, tak sama. Salah Sayyidina Muhammad, tak sama. Sunnah tak boleh challenge, tak boleh lawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakai kepiah ni, pakai kepiah masalah Sayyidina Muhammad, agak-agak gamak tak masuk disco. Masalah Sayyidina Muhammad tak gamak kan? Dia mesti kena buang kepiah, buang poket baru masuk. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pakai topi, walaupun gamak siapa, boleh masuk tak? Boleh masuk. Tak boleh sama yang Nabi kita tampilkan dengan yang orang reka, tak boleh sama. Allahu Akbar, sahaja Muhammad. Maknanya sunnah Nabi tolong jaga kepribadian kita, sahaja Muhammad. Tetapi selama mana kita anggap itu sunnah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila kita dah tak anggap dia sunnah, kita kata itu budaya kita, macam orang Arab pakai jubah, sahaja Muhammad, dia tak anggap itu sunnah, tak ada apa. Sahaja Muhammad. Tu kita tengok di Saudi, masuk budaya barat pakai jubah menari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mereka dah keluar daripada meletakkan tujuan pakaian ialah untuk menghidupkan sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah saya seronok main ke masjid tuan-tuan. Pertama sekali, walaupun di Sarawak ni tak ramai, tak majoriti umat Islam, tapi bila mana masuk masjid masalah Sayyidina Muhammad, saya tengok kawan-kawan kita berqasidah dan mereka bergendang pula dalam masjid masalah Sayyidina Muhammad. Saya kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa depan untuk Islam ini cerah di Sarawak, insya-Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Dia mana ada tempat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terus jadi mekar, melainkan mekar itu dia akan tumbuh sedikit demi sedikit selepas ditanam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad. Macam saya pernah juga ke Kuching beberapa tahun lepas. Jadi budaya maulid ni dah hidup dalam masyarakat tuan-tuan. Hak ni kena bagi subur, ni kena bagi marak, ni kena semarakkan. Sahaja Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan kena cari, kena perkasakan sahaja Sayyidina Muhammad. Jemput para asatizah, para ulama-ulama kita untuk datang menyuburkan kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab subhanallah, cinta pada Nabi dia menghimpunkan, dia menyatukan sahaja Sayyidina Muhammad. No? Cinta pada Rasulullah ni benda menghimpunkan. Hampati apa-apa bila datang Nabi, dia jatuh. Sahaja Sayyidina Muhammad. Tak ada cara lain. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat orang Aus dan orang Khazraj itu berperang, mereka tak pernah berdamai sejak zaman jahiliah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita sampai di Madinah, golongan Aus dan Khazraj yang berperang itu bersatu di bawah satu kumpulan namanya golongan Ansar. Ala sayyidina Muhammad. Ambillah teknik yang Nabi kita buat. Maknanya bersatulah di atas
kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, qasidah maulid dia sepasai. Lagi satu, dia kena bagi ilmu. Ilmu tu kita kena cari Tok Guru mai, sayyidina Muhammad. Panggil Tok Guru mai. Bukan dah mudah nak main miri ni, 2 biji kapal terbang, sayyidina Muhammad. Tu mujuk main daripada Penang, kalau daripada Lot Start 3 biji nak main ke miri ni, sayyidina Muhammad. Duk melapuk di airport tu 4 jam, mujuk ada tasbih sallallahu alaihi wasallam, sallallahu puas nak main tahun ni, sayyidina Muhammad. Tapi saya nak main juga sebab saya nak tengok miri, sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Maka usaha kena buat berterusan sampai kita semayang, sampai kita nampak Nabi kita semayang, sayyidina Muhammad. Dia bukan benda yang boleh buat sehari dua. Dia perkara yang mesti dibina di atas dasar ilmu pengetahuan. Islam ni dia bermula dengan ilmu. Dia tak macam agama lain, sayyidina Muhammad. Seperti mana yang kita tahu, pasal apa surah, pasal apa ayat yang pertama yang turun, yang Allah turunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab nak habaq kata agama ni dia bermula dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tak ada ilmu, kita amal, kita longgak, sayyidina Muhammad. Bila kita berselawat di antara bila kita sembahyang tarawih 2 rakaat kita selawat sayyidina Muhammad. Lepas tu kita selawat pula. Kalau ilmu kita terlonggak, kita ikut orang kata bid'ah. Faham tak? Kita terpakai, bid'ah, kita akan pakai orang kata bid'ah. Sayyidina ni kata ilmu tak ada, sayyidina Muhammad. Kalau kita tak ada ilmu, kita mudah terikut orang kata lepas sembahyang wirid itu bid'ah, sayyidina Muhammad. Nanti kita akan kata pula sayyidina Muhammad, talqin orang mati itu bid'ah, tahlil itu bid'ah. Tu habis apa dia yang sunnah, sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ilmu tu mesti menjerap dalam hati kita semua. Jadi kita nak berpegang, kita nak pegang dengan sesuatu, pegang dengan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka tentulah terletaknya betapa indahnya kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang mengajar kita kecintaan yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Esa, sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, pasal apa kita kena sembahyang sampai kita nampak Nabi kita sembahyang. Satu masa Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Aisyah, satu orang tanya Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, kami nak tanya Sayyidina Muhammad, sepanjang engkau hidup dengan Rasulullah, ada tak saat yang kau rasa paling indah sekali? Seorang sahabat tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bismillahirrahmanirrahim, kalau hang tanya pengalaman aku dengan Nabi ada paling indah sekali, ada tak yang paling indah sekali? Kata Sayyidina Aisyah, dengan Nabi mana ada yang tak indah? Semua indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana ada yang tak indah? Semua indah, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. 10 tahun Sayyidina Aisyah hidup dengan Nabi, semua penuh dengan keindahan. Hatta sewaktu dia dituduh, Sayyidina Muhammad dituduh menjadi perempuan yang tak baik, pun ketika dilanda dengan hujan itu dia rasa indah. Cerita tu macam ni. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar bersafir. Lepas tu Nabi kita balik, sallallahu alaihi wasallam. Dalam balik tu singgah di sebuah tempat. Tempat yang singgah tu galibnya selalunya macam kita singgah di R&R. Berhenti rawat diri, qada hajat, bersihkan diri, rehat, makan.
Akhirnya bila dah selesai semua masalah Sayyidina Muhammad, semua orang dah nak berjalan, Sayyidina Aisyah dah duduk atas geduk. Tahu geduk? Geduk ni rumah atas unta tu. Tiba-tiba dia sedar kalung dia jatuh. Tak jatuh. Akhirnya dia turun daripada geduk dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia pergi tempat yang dia qada hajat tadi. Tengok-tengok jatuh di situ. Dia pun syukur, dia pun pegang kalung dia, balik ke tempat geduk dia, tengok-tengok orang dah berjalan. Masalah Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok orang dah berjalan. Akhirnya dia tunggu. Masalah Sayyidina Muhammad, dia tunggu. Dengan harapan nanti mereka sedar dia tak ada, mereka akan patah balik. Salah senama. Tiba-tiba mai satu orang dengan seekor unta terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah senama. Macam mana Sayyidina Aisyah boleh ada sini? Jadi ketika tu subhanallah, jadi dia pun waktu turun unta dia, Salah Sayyidina Muhammad, dan persilakan Sayyidina Aisyah naik atas unta. Ni unta dia tak ada geduk lah. No? Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, dia pun suatu mana unta terterum, sebab tu Sayyidina Aisyah nak langkah naik atas unta tu, dia beralih. Dia tak tengok, tak mantap menghadap pada Sayyidina Aisyah. Dia beralih badan dia. Ni sebagai tanda kata sangat beradab. Salah Sayyidina Muhammad. Dan sangat menjaga kehormatan Ummul Mukminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia pun tuntun unta yang dinaiki oleh Sayyidina Aisyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia siapa? Dia Safwan nama dia. Orang Arab kalau mereka berjalan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, mesti ada hak duduk belakang sekali. Tujuan hak belakang sekali tu kut-kut kafilah tadi, kalau ada jatuh apa-apa kot jalan, dia lah yang kutip. Itulah Safwan kerja dia. Akhirnya subhanallah, orang tak sedar Sayyidina Sayyidina Muhammad. Orang tak sedar, unta Sayyidina Aisyah dibawa masuk ke dalam Madinah, Sayyidina Aisyah tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab duduk dalam gedung rumah dalam atas unta tu. Tiba-tiba sedar Safwan tuntun unta masuk Madinah. Itulah dia panggil satu peristiwa yang paling menyengat dalam hati Sayyidina Aisyah, dan peristiwa itu sangat menggugah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu panjang. Itu pengalaman perit Sayyidina Aisyah dalam hidup dia. Salah Sayyidina Muhammad. Fitnah yang cukup besar berlaku pada diri dia. Sehingga kan ketika dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang sebenar, Nabi kata, aku tak tahu, aku serah pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis ya Sayyidina Aisyah. Nabi pun tak mahu kata apa. Aku tak tahu yang sebenarnya apa. Aku serah pada Allah. Tapi oleh kerana Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha ialah satu orang mukminah salihah, Allah datang bagi jawapan. Allah bersihkan dia daripada fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 10 tahun Sayyidina Aisyah hidup, semuanya kata Sayyidina Aisyah, mana ada tak indah, semua indah. Tapi kata Sayyidina Aisyah, yang paling aku tak dilupa. Satu masa, bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Aisyah malam tu giliak Nabi di rumah dia. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana dah bertemu di antara kulitku dan kulit Nabi. Mahfumnya dia panggil kinayah daripada muqaddimatul jima'. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, muqaddimatul jima' dah berlaku dah. Tiba-tiba Nabi kata, Aisyah, masalah Sayyidina Muhammad, izinkan aku nak berdiri depan Tuhanku. Nabi teringat kat Tuhan. Nabi nak sembahyang. Kata Sayyidina Aisyah, ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu nak sembahyang pun kamu minta izin kepada aku. Aku lebih suka engkau berdiri depan Tuhanku daripada bersama dengan aku. Nabi pun turun daripada katil dia, dalam keadaan Nabi kita menangis.
Nabi kita ambil wuduk dalam keadaan Nabi kita menangis. Nabi kita semayang dalam keadaan Nabi kita menangis. Daripada awal sampai habis, Nabi semayang, Nabi menangis je. Kata Sayyidina Aisyah, Allah indah sungguh tengok Nabi ketika tu. Faham tak? Tu maknanya kita ni yang kata sallu kama ra'aitumuni usalli ni masalah Sayyidina Muhammad, maknanya dia seperti Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni tak pernah jumpa Nabi, walaupun dia sezaman dengan Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi, sebab dia sibuk mengasuh mak dia, bela mak dia. Allah Sayyidina Muhammad bila mati, bila wafat Rasulullah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni cari Uwaisul Qarni. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi pesan, nanti lepas wafat aku hampa cari orang yang macam ni, macam ni, macam ni. Orang ni datang daripada Yaman. Sayyidina. Akhirnya subhanallah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lepas Nabi kita wafat, mereka tunggu rombongan haji mai daripada Yaman, masalah Sayyidina Muhammad, mereka cari orang yang begini yang Nabi isyaratkan. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai mereka jumpa dengan Uwais. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uwais ni dia terkenal di langit, di bumi orang tak terkenal. Orang tak kenal di bumi. Sayyidina Muhammad. Dia punya terkenal di langit kalau doa dia lalu, doa dia naik ke langit tu. Kata guru saya, dia ibaratkan macam ni, masalah Sayyidina Muhammad, kata malaikat, tepi doa Uwais nak lalu. Bayangkan doa dia macam mana, punya istimewa doa Uwais. Sayyidina Muhammad di langit semua kenal dia, di bumi orang tak kenal. Saya ringkas cerita. Bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar jumpa dengan dia, Sayyidina Muhammad, tengok Sayyidina Abu Bakar, tengok Sayyidina Umar, langsung dia kata Abu Bakar, Umar, sedangkan tak pernah jumpa Sayyidina Muhammad. Jadi mereka ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, mereka nak cari Uwais sebab Nabi suruh cari, dan Nabi, satu yang Nabi suruh minta daripada Uwais, tolong doa keampunan dosa Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, itu yang diminta oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya nak ceritanya Uwais, dia kata, aku walaupun aku tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah hilang daripada mata aku. Sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi macam mana pun depan mata ada Rasulullah, tak hilang. Ini bagi pecinta Sayyidina Muhammad, pecinta. Di pencinta ni masalah Sayyidina Muhammad di mata kita, yang kita cinta tu di mata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Rasulullah ni kena tanam cinta yang mendalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita tanam cinta yang mendalam kepada Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad, nanti kita faham macam mana sallu kama ra'aitumuni usalli. Ni dia bukan benda cerita, saya pun kita tak faham. Saya pun tak faham. Tapi masalah Sayyidina Muhammad, dia benar rasa macam mana semayang dalam keadaan cinta pada Rasulullah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi sebab Nabi ialah pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kadang-kadang saya renung, saya tengok guru-guru saya sebagai contoh, mereka mengajar Isra' Mi'raj, ceramah Isra' Mi'raj, menangis, cerita tentang Nabi tapi lepas menangis. Hati kita kata, macam mana lah dia rasa, Tok Guru rasa apa, Tok Guru rasa salah senam. Jadi kita rasa, kita kenal hak Guru rasa pun hati kita lembut lah. Faham tak? Kita rasa, kita kenal, macam mana lah Tok Guru rasa pun hati kita dah lembut. Sebagai contoh, ada satu ulama namanya Al-Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ad-Dustuwai. Dia ni, dia mempraktikkan macam mana berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita di makam Nabi, selalunya kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita menghadap makam Nabi, kita berdoa, sedangkan kiblat belah tu. Waktu tu selalu yang jaga makam kata, kiblat ya syekh, kiblat ya syekh, dia suruh kita menghadap kiblat. Sedangkan kita berdoa menghadap makam Rasulullah. Dalam aliran ahli sunnah, menghadap ke arah makam Rasulullah ketika berdoa, kecuali aliran orang lain, dia suruh menghadap kiblat, dia aliran lain, aliran ahli sunnah menghadap makam Rasulullah. Ulama zaman berzaman daripada dulu sampai sekarang pegang kelana berdoa makam Rasulullah, kita berdoa. Macam kita semayang, masalah Sayyidina Muhammad, kita semayang, waktu menang kita berdoa, kita menghadap belah kanan, ni mazhab Syafi'i kan. Pasal apa? Belah kanan tu betul dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni menghadap kiblat, ni makam Rasulullah. Jadi kalau ziarah makam Rasulullah, ziarah daripada kiblat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selalunya bila mana kita pergi ziarah, kita masuk daripada babu salam, keluar ke babul baqi', sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ziarah makam Nabi ni dia kena mai daripada kiblat, mai ke makam Rasulullah. Tu adab dia. Lepas tu pula bila melangkah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan tenang. Lah kita ziarah makam Nabi, kita tak tenang, kita diganggu, kita nak doa pun tak boleh. Ya Allah suruh jalan dah, dia suruh jalan. Polis tu marah sangat kalau kita lama-lama tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau ziarah makam Rasulullah daripada arah kiblat ke makam Rasulullah, langkah dengan tenang, langkah dengan hati yang tenang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu bila sampai di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, angkat tangan macam ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita lalu depan makam Rasulullah ataupun kita lalu keluar masjid, kau tengok pada Ibnu Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sering kali lalu depan makam Rasulullah, berapa kali pun lalu depan makam Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas kita bagi salam pada Rasulullah, adabnya apa? Menangis. Bukan buat menangis, tapi menangis dengan Tuhan. Kita boleh buat menangis, lepas tu kita menangis. Dengan Nabi tak boleh. Kalau kita tak boleh menangis, usah menangis lah. Kalau kita boleh menangis, menangis. Itulah yang dilihat oleh satu orang ulama Mekah, ulama Madinah, Sayyidina Muhammad. Bila mai satu ulama bernama Abu Daud al-Dusuwai, dengan adab dia ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila bagi salam pada Rasulullah, dia menangis. Dia kata, bila aku kenang, aku tengok perbuatan Al-Imam Al-Dustuwai, aku menangis. Faham tak? Maknanya hak tu pun dah melembutkan hati. Macam mana kalau kita sembahyang sampai kita menjerlus sampai kita terlihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tentulah terletaknya keindahan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu kita akan rasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad betapa beruntungnya jadi umat Muhammad, betapa bahagianya menjadi umat Muhammad, dan rasailah sallallahu alaihi wasallam semua itu untuk menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi semua ni saya bercakap masalah Sayyidina Muhammad bukan setakat saya nak bercakap, tapi saya harap kita dapat merasa, insya-Allah, masalah Sayyidina Muhammad, kerana rasa baru tahu. Sebab tu kata ulama, man lam yadhuq la yadri, siapa tak rasa dia tak tahu. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Terima kasih saya pada semua di atas kebersamaan kita pada hari ini. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita semua kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambah mekarkan
rasa cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wa jazakumullahu khairan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana bihidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Fadhil dan Muhammad bin Hassan dan Muhammad bin atas kepolisian tadi.